Contoh, bagi contoh baru senang faham. Hubungan antara ilmu dengan tujuan ataupun dengan matlamat. Contoh budak-budak sekolah. Dia pergi ke sekolah, dia belajar macam-macam ilmu. Kita pun tanya, apa tujuan kamu datang ke sekolah ni? Yang peringkat atas, yang faham hubungan antara ilmu dengan tujuan ni, dia akan jawab, tujuan saya datang ke sekolah ni supaya satu hari nanti saya akan dapat kerjaya yang baik. Itu maksud dia faham hubungan antara ilmu dengan matlamat. Ataupun dia kata, tujuan saya datang ke sekolah ni supaya satu hari nanti saya dapat membela keluarga saya, dapat bentuk keluarga saya sendiri pula. Maksudnya dia faham hubungan antara ilmu yang dia belajar dengan matlamat yang dia nak. Begitu juga kalau budak sekolah ni kata, tujuan saya datang ke sekolah belajar semua ni sebab satu hari nanti saya nak berkhidmat, berjasa untuk negara, untuk agama, untuk bangsa. Maksudnya dia pun faham hubungan antara ilmu yang sedang dia belajar dengan matlamat yang dia nak capai. Yang ni bagus. Orang yang bawah sikit, pelajar-pelajar yang bawah sikit, bila kita tanya, apa tujuan datang ke sekolah? Kami datang ke sekolah ni nak lulus periksa lah. Dia matlamat dia setakat tu saja. Ataupun dia kata, saya datang belajar ke sekolah ni nak cemerlang dalam peperiksaan. Jadi dia belajar tu tujuan dia untuk dapat A. A berderet. Yang ni pun dia faham juga. Apakah hubungan antara ilmu yang sedang dia belajar dengan matlamat yang dia nak capai. Dia belajar macam-macam ilmu lah, geografi, sejarah, PJK semua. Matlamat dia nak dapat keputusan periksa yang bagus. Yang ni peringkat pertengahan. Kalau peringkat tinggi tadi dia nampak jauh lagi. Tujuan saya datang ke sekolah ni sebab nak kerjaya, sebab nak membela keluarga, sebab nak berjasa pada agama. Yang bawah sikit, tujuan saya belajar di sekolah ni untuk saya lulus periksa ataupun untuk cemerlang dalam periksa. Ada golongan yang bawah lagi. Ni kenapa datang sekolah? Apa tujuan datang ke sekolah? Saya datang sekolah ni sebab bapak suruh datang. Kalau ikut saya tak mau datang sekolah. Tapi dah bapak suruh, main jugalah, tak bapak marah. Yang ni dia tak faham apa hubungan antara ilmu yang sedang dia belajar di sekolah dengan matlamat. Dia tak ada matlamat. Dia ni tak faham. Dalam agama pun sama juga. Kita belajar macam-macam ilmu agama, adakah kita faham matlamat kita? Hari ni nak cerita tentang matlamat. Ada orang kalau kita tanya kenapa belajar agama ni, Allah dah keluarga paksa belajar agama, belajar lah. Jadi dia tak faham hubungan antara ilmu dengan matlamat. Ada orang pula, kenapa belajar agama? Supaya orang lain tak kata saya ni tak tahu, supaya orang lain tak pandang saya ni orang jahil, supaya orang lain tak kata saya orang bodoh. Jadi saya pun belajarlah agama. Matlamat dia yang tu. Ada orang yang atas lagi, kenapa belajar agama? Sebab dia sudah kewajipan. Menuntut ilmu itu wajib. Sudah kewajipan. Jadi saya pun belajarlah. Nak selesaikan benda wajib. Ada yang atas lagi. Apa tujuan belajar ilmu agama ni? Matlamat saya ialah nak masuk syurga. Yang jenis yang ni dia faham hubungan antara ilmu yang sedang dia belajar dengan matlamat. Yang jenis bawah tadi, kenapa belajar ni? Supaya orang tak pandang saya bodoh, saya belajarlah. Dia tak faham dengan matlamat, hubungan ilmu dengan matlamat. Orang yang kata dia belajar ni sebab dia nak masuk syurga, dia faham hubungan antara ilmu dengan matlamat. Yang ni jenis bagus. Dan yang paling tinggi sekali, apa tujuan belajar ilmu agama ni semua? Sebab saya nak memandang wajah Allah. Bila kita masuk syurga, kita boleh lihat Allah, tapi bukanlah dengan mata kita ni. Kita sebut sebagai memandang wajah Allah. Ini matlamat yang tertinggi. Apa tujuan belajar ilmu agama? Saya nak masuk syurga, saya nak memandang wajah Allah. Sampai ke peringkat memandang wajah Allah. Jadi dia ni faham antara ilmu yang sedang dia belajar dengan matlamat. Jadi kita belajar ilmu agama ni tuan-tuan, kita kena faham apa hubungan ilmu yang sedang kita belajar ni dengan matlamat dia. Kalau kita tak faham matlamat dia, kita pakat belajar, kita tak tahu apalah guna aku belajar ni. Kalau faham matlamat tu, kita faham belajar ni sebenarnya nak ke syurga, matlamat terakhir, dan nak memandang wajah Allah di akhirat nanti. Sampai ke situ dia faham lah tu. Sambung kata Imam Ghazali lagi, supaya pengetahuan yang tinggi dan dekat dengan jiwanya itu membawa pengaruh kepada tujuannya yang masih jauh, dan yang penting
membawa pengaruh kepada yang tidak penting. Ini huraian dia macam mana? Mempengaruhi tujuan yang masih jauh. Contoh, satu orang budak sekolah ni, dia cita-cita nak jadi lawyer, nak jadi hakim, nak jadi peguam. Bila dia faham matlamat dia nak jadi peguam, jadi di sekolah ni dia boleh tumpu dah ilmu apa yang dia nak tumpu. Dia tak boleh nak tumpu semua ilmu, dia rugilah. Nak jadi peguam, dia kena tumpu ilmu sejarah, dia kena tumpu bahasa Inggeris, dia kena tumpu psikologi. Jadi dia boleh saring lah. Yang ilmu tentang seni ni dia boleh longgarkan sikit. Ilmu tentang pendidikan jasmani dia boleh longgarkan sikit. Ilmu tentang geografi boleh longgarkan sikit. Jadi dia akan ada banyak masa untuk sejarah, bahasa Inggeris, psikologi tadi. Ni bagi orang yang dah faham matlamat. Dia tahu dah dia nak jadi lawyer, dan nak jadi lawyer ni mesti mahir sejarah, mesti mahir bahasa Inggeris. Jadi dia tumpu yang tu. Yang lain-lain dia tak tinggal, tapi tumpuan dia tu lebih kepada sejarah, bahasa Inggeris. Ni orang yang faham. Dalam agama pun sama. Bila kita faham dah tujuan kita belajar agama ni nak dapatkan syurga dan nak dapatkan Allah, jadi kita tumpu pada bahagian tu lah. Ilmu manakah yang membawa kita ke syurga dan membawa kepada kita kepada Allah? Ilmu-ilmu yang tak bawa kita kepada syurga ni, kita boleh kurangkan lah masa kita. Kalau tidak, semua benda kita nak buat, akhirnya kita rugi. Macam mana yang dikatakan semua benda nak buat, akhirnya kita rugi? Kita ambil contoh supaya mudah faham. Ada seorang lelaki, kita katalah nama Ali lah. Ali ni matlamat dia nak dapat RM1,200 sebulan.